Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, dan diharap semua dalam keadaan yang sihat, baik dan gembira sentiasa. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk hukum haram, hukum makruh, azimah dan rukhsah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Syamimi binti Suraji. Pembentang pertama anda pada hari ini akan berkongsi kepada Dr. Hidayah dan rakan-rakan semua tentang topik yang ketiga, iaitu hukum haram. Jadi, mari kita lihat bersama-sama. Takrif haram dari segi bahasanya adalah al-mamnu, iaitu larangan. Dan dari segi istilahnya adalah sesuatu yang ditegah oleh syarak daripada kita untuk melakukan perkara tersebut dengan tegahan yang pasti. Maksudnya syarak ni betul-betul menegah kita daripada melakukan perkara tersebut, yang mana jika kita meninggalkannya, kita akan dapat pahala, dan jika kita melakukannya, kita akan mendapat dosa. Okay, kita bergerak kepada yang seterusnya. Macam mana kita nak kenal haram ni kan? Apa yang tanda-tanda boleh menunjukkan dan yang boleh buat kita kenal? Oh, yang ini haram. Oh, yang ini diharamkan, kita tak boleh buat. Okay, mari kita lihat sama-sama. Untuk isi yang pertama, yustafadu at-tahrim min isti'mal lafzun yadullu ala tahrim min dhalik, iaitu ada perkataan ataupun lafaznya tu disebut dalam ayat-ayat yang kita diharamkan untuk buat. Maksudnya memang dah ada lah perkataan tu. Okay, kita tengok lafaz yang pertama, lafzun haramah, lafaz haram. Seperti dalam ayat Quran, qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurimat alaikum ummahatukum. Yang bermaksud, maksudnya apa? Daripada surah An-Nisa ayat 23, yang bermaksud diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut. Siapa perempuan-perempuan yang berikut tu? Iaitu ibu-ibu kamu. Dikhususkan kat situ lah. Ibu-ibu kita. Kita tak boleh, bagi yang lelaki, tak bolehlah nak berkahwin dengan ibu-ibu mereka kan. Begitu. Ataupun contoh yang kedua, boleh kita lihat seperti ayat Quran qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang bermakna dihalalkan kepada kamu jual beli dan diharamkan riba. So riba, perkataan haram bagi riba tu jelas menunjukkan hukum riba ini adalah haram. Tanda yang kedua yang kita boleh tahu ia adalah hukum yang haram ataupun diharamkan pada syarak, iaitu tanda nafi hal. Macam ni tanda nafi hal ni kan? Okey, kita ambil contoh hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud tidak dihalalkan bagi seseorang itu untuk mengambil harta orang lain yang bukan miliknya. Perkataan la yahilu, tidak dihalalkan di sini, yang menunjukkan halal lawannya haram. Dia menafikan halal tadi, iaitu haram lah maksudnya, sebaliklah maksudnya. Faham semua? Tanda yang kedua yang kita boleh kenal pasti hukumnya haram adalah tanda sirah nahi la, yang bermaksud jangan buat. Macam tu. Kita tengok contoh ayat qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang bermaksud dan janganlah kamu mendekati zina. Janganlah, lam alif kat situ, la wala taqrabu. La itu menunjukkan yang kita tak boleh. Jangan kita dekati perbuatan zina itu, yang mana Allah laranglah untuk kita melakukannya. Tanda yang ketiga pula, tanda yang ketiga kita lihat
adalah sighah fi'il amar dal ala tarki, yang mana maksudnya fi'il amar yang menunjukkan supaya tinggalkan perkara itu. Perkataan yang pertama yang kita boleh tengok, ijtanibu, yang maksud ayat Quran tersebut adalah wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib adalah semuanya kotor, iaitu keji, dan daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhi. Menjauhi ni adalah fi'il amar lah, ijtanibu. Kamu hendaklah menjauhi perbuatan-perbuatan ini supaya kamu berjaya. Di-highlightkan kat sini perkataan ijtanibu yang menunjukkan fi'il amar, suruhan Allah kepada kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang disebutkan sebentar tadi. Lafaz yang kedua yang kita boleh lihat ini adalah pada perkataan daru. Okey, yang bermaksud qala Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah highlightkan kat sini, tinggalkan urusan riba tu. Jangan masukkan urusan riba dalam hal-hal seperti peminjaman ataupun orang tu main lambat ke, kita charge dia lebih. Bunga lah kan maksudnya. Dari segi Melayunya kita panggil macam bunga lah. Tapi Allah dah bagi tahu kat sini, tinggalkan riba itu, jangan kamu buat. Yang bermaksud haram hukumnya kalau kita selitkan riba ini dalam urusan kita. Bagi tanda yang keempat ini pula adalah tartib al-iqab ala fi'lu syai'in, yang bermaksud menjelaskan bahawa perbuatan itu mengandungi dosa. Okay. Kita lihat contoh pada surah Al-Ma'idah ayat 38 yang bermaksud, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumlah mereka dengan potong tangan mereka. Ayat ini menjelaskan, kita boleh lihat perbuatan mencuri tersebut adalah satu perbuatan yang berdosa. Maka apabila perbuatan itu berdosa, hukumnya adalah haram untuk kita melakukan. Kita tengok kepada perbuatan itu, apa perbuatannya. Contoh macam kalau az-zina, perbuatan zina, haramlah hukumnya sebab berdosa kita melakukan zina, dan haram hukumnya atas perbuatan itu. Bagi contoh yang kedua pula, kita boleh lihat pada surah An-Nisa ayat 10 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api neraka ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yang menyatakan perbuatan memakan harta anak yatim di sini adalah satu perbuatan yang berdosa dan dikira menzalimi anak yatim tersebut, dan sekiranya perbuatan itu berdosa, maka ditakrifkan bahawa hukumnya haram untuk kita lakukan. Seterusnya, kita masuk kepada aqsamul haram, iaitu bahagian-bahagian haram. Dan saya harap penerangan saya sebelum ini jelas dan difahami oleh rakan-rakan semua. Okey, aqsamul haram, bahagian-bahagian haram. Haram terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama haram li zatihi dan yang kedua haram li ghairihi. Apa itu haram li zatihi? Okey, kita tengok. Yang bermaksud haram yang diletakkan oleh syarak, di mana dinyatakan terus dalam Al-Quran disebabkan ada kemudaratan daripada perbuatan tersebut. Ada bahaya dan kesan yang datang sekiranya kita melakukan perbuatan tersebut. Contoh seperti zina
kemudaratan yang kita akan dapat selepas melakukannya, mungkin masalah memudaratkan kesihatan, dari segi kesihatan, dari segi emosi kita, kan. Dan juga macam perbuatan mencuri nanti kesannya rezeki tu jadi tak berkat, hidup tak tenteram dan sebagainya. Haram lighairihi ni pula kita lihat sebenarnya begini. Pada asalnya perbuatan tersebut hukumnya bukan haram, tetapi atas sebab-sebab yang mendatang yang menjadikan perbuatan tersebut haram untuk kita lakukan. Seperti solat di tanah rampasan, talak bid'i, jual beli sewaktu azan, Jumaat dan sebagainya. Kita tengok contoh yang pertama, haram li ghairihi, solat di tanah rampasan. Sebagaimana kita tahu, hukum asal solat ini bukanlah haram, kan? Hukum asal solat adalah wajib. Tetapi di tanah rampasan itu adalah sebab yang datang yang mengharamkan hukum solat di tanah rampasan ini, kerana akan mendatangkan kerosakan ataupun bahaya kepada orang yang solat itu. Jadi haram untuk kita solat di tanah rampasan. Contoh kedua yang boleh kita lihat dengan lebih jelas lagi ialah jual beli sewaktu azan solat Jumaat. Yang mana jual beli ini pada asalnya hukumnya adalah harus, tetapi disebabkan waktu contohlah Ali ni berjual beli pada waktu azan solat Jumaat, yang sepatutnya dia tu berada di masjid untuk menunaikan solat, tetapi masih berjual beli di situ, maka hukumnya adalah haram pada ketika itu sekiranya Ali tidak pergi solat Jumaat. Ali pergi berjual beli tapi tak pergi solat Jumaat. Kerana berjual beli itu dia menghalang kewajipan Ali untuk pergi solat. Jadi hukum kat sini asalnya jual beli tu harus, tapi sebab Ali buat pada waktu yang tidak sesuai, waktu yang boleh mendatangkan haram pada hukum jual beli itu, maka haram li ghairihi lah hukum jual beli Ali pada waktu itu. Contoh yang ketiga kita boleh lihat adalah talak bid'i, yang mana talak mubah atau makruh. Pada asalnya talak ini hukumnya adalah harus ataupun makruh, tetapi disebabkan datangnya keadaan di mana si suami ini menceraikan isterinya sewaktu isterinya itu dalam keadaan haid ataupun nifas, maka hukum talak di sini jadilah haram li ghairihi, yang mana namakan sebagai talak bid'i lah, macam tu. Dan untuk yang seterusnya adalah nikah dengan tujuan bighardi at-tahlil, dengan tujuan untuk menghalalkan. Sebagaimana satu situasi di mana seorang suami dia dah menceraikan isterinya dengan talak 3 dan ingin berkahwin semula dengan si isteri dengan niat untuk menghalalkan hubungan, dan niat yang perkahwinan itu adalah halal. Tapi hakikatnya perkahwinan itu menjadi haram kerana si suami ni dah menceraikan isterinya dengan talak 3. Jadi kat sini pada asalnya hukum nikah ini adalah mandub, sunat ataupun mubah, harus. Tetapi atas sebab situasi suami dan isteri ini, maka jadilah ia sebagai haram li ghairihi. Mengapa Islam melarangnya, kan? Kerana dikatakan boleh merosakkan sebab-sebab syar'i itu sendiri. Jadi atas sebab itulah Islam melarang untuk
nikah tahlil ini. Kita masuk kepada hukum haram li ghairihi. Pendapat fuqaha ada mengatakan bahawa jika perkara haram itu mengatasi perkara yang asalnya halal, maka perbuatan itu tetap dikira sah, tetapi berdosa juga hukumnya kita melakukan. Yang bermakna perbuatan itu tetap dikira sah, tapi hukumnya berdosa lah. Sebagai contoh, jual beli tadi. Urusan jual beli itu dikira sah, tetapi berdosa kerana waktu dan masa yang dilakukan urusan itu adalah pada waktu azan Jumaat. Yang sepatutnya dia pergi ke masjid lah kan untuk menunaikan solat. Jadi perkara itu telah menghalang Ali ni daripada untuk pergi ke masjid. Duk jual goreng pisang tapi dengan azan tak pergi masjid, macam tu. Kata mereka lagi, jika perkara haram yang dilakukan itu sampai kepada tahap bahaya dan fasad, iaitu rosak, maka perbuatan itu tetap dikira fasad, rosak dan tidak sah. Sebagai contoh, nikah tahlil. Nikah tahlil itu yang mana si suami berniat untuk menghalalkan si isterinya semula dengan berkahwin dengan si isterinya, tetapi dia dah menceraikan si isterinya dengan talak 3 sebelum tu. Jadi niat untuk menghalalkan itu tidak sah lah. Nikah semula itu tidak sah di antara suami dan isteri. Itu. Kita pergi kepada tasniyatul haram wal makruh tahriman indal Hanafiyah, iaitu pendapat imam ataupun mazhab Hanafi ni tentang hukum haram dan makruh. Ulama mazhab Hanafi tidak mengharamkan sesuatu perbuatan kecuali apabila ia disabitkan dengan dalil qat'i yang mana tiada keraguan padanya. Seperti perbuatan zina dan mencuri, yang mana telah memang disabitkan hukum zina dan mencuri itu adalah haram. Ada dalil qat'i yang mengatakan. Jadi begitulah pendapat ulama mazhab Hanafi, iaitu berpandukan kepada dalil qat'i yang telah ditetapkan. Tambahan lagi, jika ia adalah dalil zanni, maka pendapat mazhab Hanafi ini mensabitkan bahawa hukumnya adalah makruh yang mendekati kepada hukum haram. Makruh dia dekat sikit dengan hukum haram lah, tapi dia belum masuk haram lagi, macam tu. Dalil zanni ni macam dalil yang banyak maksud. Dia bukan satu maksud. Dia kalau qat'i memang itu maksudnya. Tapi dalil zanni ni ada banyak maksud di dalamnya. Qala Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ini juga adalah haram ini juga dinamakan sebagai perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, satu maksiat yang mana jika dilakukannya akan mendapat balasan daripadanya dan ancaman ataupun peringatan daripada Allah kepada siapa yang melakukannya. Sekian itu saja daripada saya. Saya kira jelas penerangan tentang topik ketiga ini, iaitu hukum ketiga, iaitu hukum haram. Terima kasih atas tumpuan semua dan saya serahkan kepada Nasrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nasrin Afrina binti Afzal Nizam Amiza, merupakan pembentang yang kedua. Baiklah, saya akan sambung pembentangan ini dengan membawa tajuk hukum taklif yang keempat selepas haram, iaitu makruh. Apa yang saya akan bentangkan pada hari ini merangkumi 4 perkara. Yang pertama, saya akan bentangkan mengenai ta'riful makruh. Yang kedua, saya akan bentangkan mengenai hukum makruh. Yang ketiga, sighal makruh. Dan keempat, al-makruh indal Hanafiyah. Yang pertama, kita akan masuk kepada ta'riful makruh. Apa yang dimaksudkan dengan al-makruh? Al-makruh fil lughah huwa dhiddul mahbub ayu kariha, yang bererti tidak disukai atau dibenci. Yang kedua,
Al-makruh fil istilah huwa ma talaba asy-syari'u minal mukallafi tarkahu la ala wajhil hatmi wal ilzami. Bermaksud, apa yang dituntut oleh pembuat syariat dari mukallaf untuk meninggalkannya bukan dengan bentuk keharusan. Apa yang dimaksudkan dengan bukan dengan bentuk keharusan? Iaitu berarti bukan dengan cara yang tegas dan pasti. Iaitu dalam Arabnya talabut tarki ghairul lazim. Seterusnya hukmul makruh. Hukmul makruh yamdahu tarikahu wa yuthabu wa la yudhimmu fa'ilahu. Jadi, jika seseorang individu meninggalkan perkara makruh kerana Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat pujian dan pahala kerana dia telah meninggalkan perkara yang kurang disenangi dalam agama. Namun demikian, jika seseorang individu melakukan perkara makruh, dia tidak akan mendapat kejian meskipun dosa. Jadi antara contoh-contoh makruh yang biasa kita tahu adalah seperti memakan makanan yang busuk seperti petai, jering, durian dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada as-sirah adalah alal makruh. Iaitu bagaimana kita nak mengenali, mengetahui sesuatu perkara itu adalah makruh. Iaitu melalui dua cara, dua formula, dua bentuk. Yang pertama ialah siratul kirahah. Yang kedua, as-sirah allati tadullu 'ala an-nahi wa qamat al-qarinah 'ala sarfiha min at-tahrim ila al-kirahah. Yang pertama, siratul kirahah, iaitu makruh dapat diketahui dengan sirah yang menunjukkan hukum makruh atau sirahnya termasuk sirah melarang. Antara contoh-contohnya yang pertama, mislu qaluhu alaihi salam, inna Allah yakrahu lakum kila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ila Allah at-talaq. Bermaksud, sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci khabar buruk dan banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta benda. Halal yang paling dibenci Allah adalah at-talaq. Jadi, dalam ayat ini, lafaz makruh itu dapat ditunjukkan melalui lafaz kariha dan baghadha yang bermaksud benci. Yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla insya' wal hadis ba'daha. Yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum isyak dan berbincang selepasnya. Maksud berbincang selepasnya bukan maksud bincang yang biasa-biasa, tetapi termasuk kegiatan lain yang tidak memberi manfaat dan berisiko untuk bangun lewat solat subuh keesokannya. Jadi lafaz hukum makruh itu melalui lafaz kariha. Seterusnya contoh yang ketiga iaitu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilaihi bit'am lam ya'kul minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhakkir zalika lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi thawb faqala ya Rasulullah aharamun huwa qala la walakinni akrahuhu min ajli rihihi qala Tirmizi hadza hadis hasan sahih. Bermaksud sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan makanan kepadanya, tapi Nabi tidak memakannya sehingga Nabi menyebut dan berkata kepadanya, di dalam makanan itu adanya bawang putih. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, adakah makanan yang aku makan ini adalah haram? Dan sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, tetapi aku tidak suka. Jadi tidak suka merupakan iaitu lafaz kariha yang menunjukkan hukum makruhnya bila kita memakan bawang putih. Yang kedua, as-sirah allati tadullu 'ala an-nahi wa qamat al-qarina 'ala sarfiha min at-tahrim ila al-kirahah. Cara kita nak mengenali, mengetahui sesuatu perkara itu hukumnya makruh iaitu mempunyai petunjuk yang mengalihkan dari pengharaman menuju makruh. Sebagai contoh dalam surah Al-Maidah ayat 101 pada potongan ayat yang pertama, qauluhu ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Surah Al-Maidah ayat 101 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan menanyakan tentang hal-hal jika diterangkan kepada kamu justru menyusahkan kamu.
pada potongan ayat yang pertama ini, kita dapat lihat adanya lafaz la tas'alu yang menunjukkan sighatun nahi. Seperti yang kita tahu, di dalam Al-Quran menyatakan haramnya atau makruhnya amalan itu menerusi sighatun nahi, iaitu la nahi bersama fi'il mudhari', iaitu petikan ayat yang bersifat larangan mutlak agar amalan tersebut ditinggalkan atau dijauhi, talabut tarki. Tapi dalam konteks ayat ini, la tas'alu itu laisa haraman, walakinahu yakrahu fi hadzal waqt. Dia bukan haram tetapi makruh pada masa itu. Limadha? Disebabkan itu perlulah kita tahu apakah perbezaan antara sirah haram dan sirah makruh, di mana perbezaannya sirah makruh dengan sirah haram. Sirah makruh adanya petunjuk atau bukti, iaitu al-qarinah as-sarifah an at-tahrim ila al-kiraha ma ja'a fi nafsil ayat, iaitu wujudnya bukti, petunjuk yang mengalihkan dari haram kepada makruh yang datang dalam ayat yang sama. Contoh dia seperti ayat yang sama, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 11 pada potongan ayat yang kedua, wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Yang bermaksud, jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran diturunkan, nescaya akan diterangkan kepada kamu. Allah memaafkan tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi Al-Qarinah As-Sarifah ini merupakan bukti yang menunjukkan satu keadaan itu haliyah, di mana dapat membezakan dengan sirah haram dengan sirah makruh, di mana sirah makruh ini wujudnya al-qarinah as-sarifah an at-tahrim ila al-kiraha ma ja'a fi nafsil ayat. Apa yang saya telah ulas tentang makruh sebelum ini tentunya bersandarkan majoriti ulama dan istilah mereka. Makruh menurut jumhur ulama hanya satu jenis, sementara ulama Hanafiyah memandang makruh terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, al-makruh tahriman, dan yang kedua, al-makruh tanzihan. Pertama, al-makruh tahriman. Al-makruh tahriman huwa ma talaba asy-syari'u min al-mukallaf al-kaf anhu hatman bidalil zanni la qat'i. Makruh tahrim ialah apa yang dituntut pembuat syariat dari mukallaf untuk meninggalkannya dalam bentuk keharusan dengan dalil zanni, bukan qat'i. Seperti contoh, kal khitbah ala khitbatil ghair wal bai' ala bai'il ghair, iaitu melamar perempuan yang sedang dilamar lelaki lain. Yang kedua, menjual barang yang telah ditawarkan oleh orang lain. Faqad sabata kullu minhuma bi khabar al-ahad wa huwa dalil zanni, di mana dalil kedua-duanya merupakan khabar ahad, iaitu termasuk dalam bahagian dalil zanni. Seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama juga contoh yang sebelumnya, wala bai'u ar-rajulu ala bai'i ahihi wala yakhtubu ala khitbati ahihi muttafaqun alaih. Seterusnya, amal haram indal Hanafiyah fahuwa ma sabata an-nahi anhu bidalil qat'i. Haram menurut Hanafiyah, di mana haram itu boleh berubah menjadi haram sekiranya larangan untuk melakukan sesuatu amalan yang dinyatakan dalam dalil qat'i. Seperti contoh, mislu hurmatus sariqah wal riba wa zina wa syaribal khamru wa labisal harir wa zahab lirajul. Seperti pengharaman mencuri, riba, zina, minum arak, memakai sutera dan emas bagi lelaki. Yang kedua, al-makruh tanzihan. Al-makruh tanzihan huwa ma talaba asy-syari'u al-kaf anhu talaban ghairu mulazimun lil mukallaf. Makruh tanzih ialah apa yang dituntut pembuat syariat dari mukallaf untuk meninggalkannya bukan dalam bentuk keharusan. Seperti contoh yang pertama, mislu akraluhumul khayl lil hajati ilaiha fil hurub indal Hanafiyah. Seperti contoh, memakan daging kerana diperlukan
sekali dalam peperangan. An Khalid bin Al-Walid annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu akalahumul khayl wal bighal wal hamir. Sunan Nasa'i. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata tidak halal memakan kuda, keldai. Okay, untuk pengetahuan semua, al-bighal dan himir merupakan keldai, tetapi al-bighal ini merupakan kacukan kuda jantan dan keldai betina, dan himir ni keldai lah. Okay. Jadinya dalam lafaz yang menunjukkan siratul haram dalam ayat ini adalah la yahillu, iaitu tidak halal. Tidak halal ni bukan bermaksud haram, tetapi makruh pada masa itu, iaitu kerana wujudnya bukti dan petunjuk, iaitu al-qarinah as-sarifah pada ayat an Jabir qala ta'amana Rasulullah luhumul khayl wa nahana an luhumul humuri, di mana luhumul khayl merupakan satu keadaan, iaitu haliah yang di mana wujudnya al-qarinah as-sarifah, wujudnya bukti yang mengalihkan daripada pengharaman kepada makruh. Wahazan nau minal makruh wal makruh 'inda jumhur. Jadi bahagian daripada makruh ini adalah makruh, iaitu menurut jumhur. Dan perbezaan antara Hanafiyah dan jumhur untuk hukum makruh ini ialah Hanafiyah al-makruh tahriman, jumhur haram. Al-Hanafiyah makruh tanzihan, al-jumhur makruh. Wa ala hadza takunu aqsam al-hukm at-taklifi 'inda al-Hanafiyah 7 aqsam. Secara kesimpulannya, bahagian-bahagian hukum taklifi menurut Hanafiyah terbahagi kepada 7. Yang pertama, al-fardu yusawi al-wajib inda jumhur, al-wajib, al-mandub, al-haram, al-makruh tahriman yusawi al-haram inda jumhur, al-makruh tanzihan yusawi al-makruh inda jumhur, dan akhir sekali al-mubah. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga bermanfaat. Seterusnya saya serahkan kepada Saudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Saudah binti Wan Azli. Saya akan teruskan pembentangan daripada kumpulan kami, iaitu di bawah topik azimah dan juga rukhsah. Kita tengok kepada azimah terlebih dahulu. Azimah dari segi bahasa iaitu niat ataupun azam yang kuat. Allah ada berfirman dalam surah Toha ayat 115, yang mana artinya, dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi ia lupa, dan kami tidak mendapatinya mempunyai azam yang teguh, keazaman yang teguh. Menurut ayat di atas, Nabi Adam ketika itu tidak mempunyai niat ataupun azam yang kuat kerana beliau ingkar kepada perintah Tuhannya. Kita lihat pula kepada azimah dari segi istilah. Azimah ialah sesuatu yang disyariatkan ataupun suatu ketetapan dalam bentuk umum. Okey, ketetapan. Kita berpegang kepada ketetapan. Okey, kalau ibadah solat, solat adalah azimah. Ketetapan solat adalah azimah dan hukum solat adalah wajib. Okey, azimah menurut takrif ini adalah semua hukum yang disyariatkan secara umum kepada mukallaf tanpa ada dikaitkan dengan halangan yang berlaku ke atas mukallaf. Andai kata orang ni patah kaki tak boleh nak solat berdiri, azimah takkan keluarkan persyariatan yang lain kerana azimah ni adalah ketetapan yang asal. Okey, ketetapan melakukan ibadah solat itu adalah azimah. Tetapi kalau untuk kemudahan semua tu adalah di bawah rukhsah. Okey, azimah adalah hukum asal yang disyariatkan secara umum oleh mukallaf, bermula daripada undang-undang ataupun tuntutan am kepada seluruh mukallaf dari segi keadaan kebiasaannya tanpa melihat dari sudut pensyariatan ketika darurat atau keuzuran seperti solat dan keseluruhan ibadat, dan ia dibahagi kepada jenis seperti hukum taklif yang 5 iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Okey, dekat sini dia nak cakap kalau orang tu bermusafir ke kan, azimah tak ada pun kata bolehlah qasar dengan jamak. Okey, tapi azimah hanyalah sebuah ketetapan saja. Untuk qasar dan jamak tu adalah di bawah rukhsah. Hukum solat adalah wajib. Okey, kiranya azimah ketetapan solat.
Bilakah azimah dikatakan sebagai hukum taklifi yang 5 tadi tu? Azimah ni dikatakan sebagai hukum taklifi yang 5 pada keadaan yang berlawanan dengan rukhsah ataupun keringanan. Sebab azimah ni adalah tuntutan. Okey. Contohnya ada pendapat kata bahawa puasa itu azimah. Maka rukhsah bagi puasa itu adalah berbuka bagi sesiapa yang sakit dan bermusafir. Okay, dekat sini dia tak kata pun hukum berpuasa itu azimah. Hukum berpuasa itu tetap wajib ataupun fardu. Maksudnya dekat sini ketetapan puasa itu adalah azimah. Sebab takrif azimah tadi adalah ketetapan. Maka azimah bagi puasa adalah ketetapan puasa. Hukum berpuasa adalah wajib. Dan rukhsahnya adalah diharuskan untuk orang yang sakit tidak mampu untuk meneruskan puasa untuk berbuka. Okey, solat itu azimah. Maka rukhsah bagi solat adalah jamak dan qasar bagi yang bermusafir. Kita lihat pula kepada topik yang kedua iaitu rukhsah. Okey, rukhsah dari segi bahasa iaitu mudah, senang. Okey, dari segi istilah, sesuatu yang disyariatkan ketika berlakunya darurat sebagai memberi keringanan kepada mukallaf dan menghilangkan kesulitan mereka, terutamanya dalam ibadah ataupun kehidupan seharian sebagai orang Islam. Okey, contohnya orang ni tak boleh nak berpuasa pada bulan Ramadan, jadinya rukhsah akan memberikan hukum harus untuk orang tersebut berbuka daripada terus berpuasa. Okey, nak katanya dekat sini rukhsah ni memudahkan orang yang sakit ataupun mengalami apa-apa darurat. Kemudian kalau nak dikaitkan dengan azimah tadi, kalau ibadah puasa hukumnya adalah wajib di bulan Ramadan dan azimahnya adalah ketetapan berpuasa, dan juga bagi rukhsahnya adalah diharuskan untuk berbuka bagi orang yang bermusafir ataupun orang yang sakit. Maka rukhsah ialah hukum yang bersifat pengecualian daripada hukum asalnya, dan jika tiada rukhsah maka lakukan hukum asal. Jika berlakunya sesuatu darurat tetapi tidak wujud rukhsah pada hal tersebut, maka ikut saja hukum asal dia. Pula kepada sebab rukhsah. Okey, bagi sebab yang pertama iaitu dari sudut pemerhatiannya terdapat darurat. Okay, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 173 menyebutkan sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging khinzir dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, daripada ayat tersebut, apa yang kita dapat fahami ialah Allah menurunkan ayat ini untuk memberitahu adanya rukhsah ataupun kesenangan kepada orang yang dalam darurat. Contohnya dia terperangkap dekat sesuatu kawasan ni di mana tak ada dah sumber makanan yang lain kecuali ada daging khinzir sahaja. Jadinya Allah turunkan ayat ini untuk membolehkan orang tersebut untuk memakan khinzir tanpa memperoleh dosa. Kerana kalau dia tak makan apa-apa, tak makan daging khinzir tersebut, dia akan mati, tak boleh nak teruskan kehidupan. Jadinya dia dibolehkan memakan khinzir tersebut tanpa dosa dengan syarat dia tak rela pun makan, dan juga dia tak makan berlebih-lebihan. Macam dia dah kenyang, dia nak makan lagi daging tu, kiranya dia akan membawa kepada dosa kalau berlebih-lebihan. Itu yang dimaksudkan kepada rukhsah, iaitu kesenangan dalam Islam. Sebab rukhsah yang kedua iaitu bagi menghilangkan kesulitan dan juga kesusahan mukallaf. Okey, yang mana diberikan keringanan kepada orang Islam untuk berbuka bagi yang bermusafir dan juga sakit. Okey, contohnya orang tu dia tak sihat, dia asyik muntah ketika puasa bulan Ramadan. Jadinya rukhsah membenarkan ataupun mengharuskan untuk orang tersebut untuk berbuka daripada terus berpuasa. Ini adalah kemudahan yang diberikan kepada orang yang dalam keadaan kesusahan untuk melaksanakan ibadat. Okey.
Hukum rusah, asal hukum rusah itu adalah harus. Hukum rusah adalah harus. Rusah pada kebanyakan keadaan adalah harus. Yang mana menukarkan hukum asal yang bertaraf wajib ataupun paksaan. Yang wajib tadi tu menjadi harus. Okey, contohnya wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi bila ada masalah, kesulitan untuk teruskan berpuasa, contohnya sakit tadi tu, maka rusah datang dan memberikan hukum harus untuk orang tersebut berbuka. Akan tetapi diambil rusah sebagai hukum taklifi yang lain, yang selain daripada wajib ataupun sunat ataupun seangkatan dengannya. Okey, daripada hukum wajib menjadi harus, hukum haram menjadi harus. Kemudian rusah ini menukarkan sesuatu hukum taklifi kepada hukum taklifi yang lain. Macam tadilah disebut, okey, makan daging khinzir asalnya adalah haram, tapi kalau dalam keadaan darurat dan tak ada makanan lain, menjadi harus untuk makan daging tersebut. Okey, rusah turun untuk memberikan kemudahan. Sekarang kita pergi ke persoalan yang terakhir, iaitu azimah dan rusah daripada hukum taklifi ataupun hukum wadi'i. Ulama usul berbeza pendapat berkaitan azimah dan rusah, adakah ia hukum taklifi ataupun hukum wadi'i. Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahawa azimah dan rusah adalah hukum taklifi, kerana kedua-duanya berkaitan dengan perbuatan mukallaf seperti mana yang dijelaskan di dalam takrif tadi. Okey, dan dari sudut azimah, azimah dikatakan hukum taklifi kerana takrif tadi menyebut tuntutan, yang mana ia adalah hukum taklifi, tuntutan, hukum wajib, hukum haram, maka ia adalah hukum taklifi. Dari sudut rusah pula, diizinkan dan diharuskan. Okey, diharuskan tu pun dah jelas membuktikan ia adalah hukum taklifi yang 5 tadi. Maka kedua-dua iaitu rusah dan azimah ni adalah di bawah hukum taklifi. Hadza faqat minna, syukran lakum. Semoga semua dapat faham dengan jelas, dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian, dan juga sebarang persoalan ataupun yang ingin diajukan oleh kawan-kawan sekalian boleh letak di Microsoft Teams. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.